Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan channel saya ini, yaitu Daniel Jadi Channel. Saya harapkan kawan di luar sana sehat lah. Oke, saya ucapkan terima kasih juga banyak-banyak kepada kawan-kawan yang menjadi follower saya karena support channel ini untuk terus berkembang. Oke kawan-kawan, saya di sini tidak banyak yang saya nak bahaskan, yaitu berkenaan dengan sedikit pandangan pribadi saya berkenaan dengan isu yang ada hari ini, yaitu belanjawan beri peruntukan pada pembangkang akan membunuh BN Tajudin. Ini kenyataan daripada Majlis Tertinggi UMNO ya. Nah ini kawan, boleh nampak? Oke lah macam ni. Nanti kawan-kawan yang mana yang berkesempatan nak baca ya bacalah, ada di page Malaysia Kini. Dan tadi saya baca, ini pandangan pribadi saya ya. Kalau menurut saya, kalau dia berkata seperti itu, seolah-olah mereka tidak lakukan itu kepada PHS dahulu. Sebelum kemenangan PHS, gabungan parti sebelum PHS itu kan kita tahu PKR, DAP, Amanah, mereka pun tidak dapat peruntukan daripada mereka dulu. Jadi permainan yang disebut ini sebenarnya mereka yang mulakan. Permainan politik yang ada hari ini asalnya daripada mereka yang buat, daripada Barisan Nasional dulu. Bila PHS memerintah mengikut apa yang mereka dah buatkan, mereka nak marah. Mereka 22 bulan sudah tak tahan. Jadi berlakulah apa yang ada hari ini. Mereka gunakan kesempatan untuk nak pergi ke tampuk pemerintahan dengan dia dah tahu orang yang ada dalam PHS tu banyak juga yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Jadi kalau mereka dapat mencucuk, inilah yang berlaku hari ini. Dia hanya mencari kesempatan untuk nak masuk, hancurkan. Jadi ini satu yang baik kepada PHS untuk menjadi pengalaman. Jadi selepas ini saya percaya PHS akan bertambah kuat. Dan kalau kita lihat kenyataan ini seperti ini, saya tidak setujunya di mana tahu. Peruntukan kepada rakyat nih, walaupun esok kalau PHS memerintah, saya harap PHS tidak lakukan perkara seperti ini karena ini dibiarkan, jangan dijadikan satu dendam. Harus kita memberi peruntukan itu karena peruntukan ini bukan untuk MP, bukan untuk YB. Ini peruntukan untuk rakyat. Jadi kalau kita menyekat, maka akan berlaku sesuatu yang contohnya di kawasan tuh. Tambah lagi kalau kawasan luar bandar memerlukan pembangunan seperti infrastruktur, seperti banyaklah hal internet ke apa ke semua tuh. Nah, ini akan menjejaskan. Jadi kenapa kalau kita tengok dahulu kerajaan di mana waktu itu pembangkang PHS, bukan PHS lah waktu itu, PKR, DAP, Amanah, ini apa semua kawasan mereka ini kebanyakan kawasan yang mereka menang ini kawasan yang tidak boleh, tidak ada pembangunan, selalu macam tu. Kita boleh perhatikan di mana yang government punya orang yang di mana yang menang ni tadi, mereka punya kawasan selalunya tough lah macam tu. Tetapi saya harap lepas ini tidaklah berlaku seperti itu lagi karena ini adalah menjejaskan rakyat. Jadi kalau daripada UMNO, Majlis Tertinggi UMNO berkata seperti ini, pada pandangan saya sebagai rakyat melihat ini sangat tidak sesuai lah, senang ceritanya. Karena seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam parti, dalam kerajaan, pegang kerajaan lama, orang lama, bertindak seperti ini seolah-olah dia berdendam. Sebagai orang politik ini sebenarnya sepatutnya tidak perlu berdendam sesama orang politik, karena yang baiknya harus mereka nak cari bagaimana mereka kalau jadi government mereka adalah yang terbaik boleh memajukan negara. Sepatutnya ini kepada yang mereka tanamkan nilai sebagai wakil rakyat untuk Malaysia ni. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kalau kita lihat wakil rakyat ini hanya untuk tembolok mereka sendiri. Seperti inilah, boleh berkata seperti ini, peruntukan nak ditahan, tidak mau bagikan ni, mereka takut kekalahan. Ini bukan, mereka anggap ini politik yang mereka mainkan ini seolah-olah perlawanan bola sepak, ataupun macam mereka main gusti. Jadi
kalau mereka berpikiran ini seperti ini, seolah anak-anak, ini tidak baik kepada kita punya negara. Inilah yang seorang, pada saya, orang-orang seperti ini patut kita, bila sampai pilihan raya, orang-orang seperti ini patut kita buang. Kita sudah tak perlukan lagi. Karena seperti mana yang saya katakan selalu, wakil rakyat ini bukan dia kekuatan dia kerana dia wakil rakyat, kerana rakyat. Mereka itu naik, boleh pegang berpuluh-puluh tahun jadi menteri, boleh berpuluh-puluh tahun dia jadi MP, kerana kita. Kalau tanpa kita menyokong, mereka tidak jadi MP. Walaupun Tun sekalipun memegang 22 tahun dahulu, kalau Tun kalah di tempat dia di Langkawi itu, Tun tak jadi Perdana Menteri. Begitu juga dengan menteri-menteri yang lain tuh. Tidak ada yang tidak menyokong daripada mandat rakyat daripada asalnya. Jadi kita harus melihat dari situ. So saya harap orang-orang PHS tidak seperti inilah. Tambah lagi MP-MP PHS yang muda-muda ni, yang lingkungan saya ni lebih baik memikirkan macam mana nak memajukan negara, dan saya berharap peruntukan kepada MP PHS ni dapat, supaya dia boleh menggunakan dalam keadaan yang ada hari ini, yang kita tahu pun hari ini pandemik pun dah 1000 lebih lagi balik. Bolehlah mereka gunakan di kawasan mereka. Kalau peruntukan tidak ada, gaji MP mereka nak membantu rakyat macam mana? Ini kita kena fikirlah. Jangan kita berfikir seperti yang mana yang kenyataan seperti ini. Ini bukan, kita tengoklah kita rakyat macam mana ni. Dalam keadaan macam ni, masih lagi nak menyekat peruntukan kepada MP pembangkang. Logik akal ke? Tidak logik akal lah. Jadi kita rakyat mendengar seperti ini, agak panas lah kita. Jadi dia cuba seolah-olah dendam yang dendam kesumat dia masih ada menebal. Tujuannya untuk apa? Sekarang nih, kalau kamu tidak suka dengan PHS, bukan begitu caranya. Ada cara lain, bukan dengan menyekat peruntukan untuk rakyat, bukan menyekat peruntukan untuk PHS. Kamu tidak bersetuju dengan pembangkang walau sekalipun, sepatutnya kalau nak menyokonglah PN tu nyokonglah. Kalau tidak setuju dengan PN tu keluarlah. Saya percaya PN pun one day dia pun kalau boleh dia pun nak tumbang Ganja UMNO. Kerana apa? PN lebih nak berkuasa, Bersatu lebih nak kerusi dia. Kita lihat saja di Sabah. Sebab tu bertelagah. Kenapa Bersatu tidak berani nak bagi dia timbalan Perdana Menteri sekalipun? Kerana itu. Kalau saya yang sebagai Perdana Menteri daripada komponen Bersatu dalam PN ni, saya pun tak akan bagi. Karena saya tahu, bila bagi kepada UMNO, alamatnya silap-silap hari bulan, Bersatu lah kena telan. Tak lama lagi. Karena kuasa mereka sudah ada. Mereka sudah pernah pegang government lama. Dan apa yang kita lihat, apa yang berlaku dengan PHS, pengalaman ini sangat berguna sebenarnya. PHS yang sudah naik dengan kerusi yang dah cukup banyak pun boleh ditumbangkan. Maka terjadi dengan kerajaan PN yang kita tengok hari ini. Karena mereka pandai bermain di belakang, ataupun cucuk jarum, orang kata cucuk racun ke. Jadi ini yang berlaku. Saya tak mengkritikkan, tetapi tidak mengkritik, dah kritik, tetapi saya yakin permainan orang-orang lama ni sangat tajam. Jadi untuk rakyat pun mereka boleh mainkan isu yang seperti perkauman, isu agama. Sebenarnya mereka tu, untuk mereka tidak buat kerja ni pun. Urusan-urusan perniagaan mereka melibatkan kaum lain juga. Tidak dia buat 100% dia sendiri boleh buat. Tidak. Tetapi mereka mainkan isu ini untuk kepentingan politik mereka. Sebab tu saya kata, dia rataplah DAP itu hari-hari. Kau ceklah kawan-kawan dia. Bukan semuanya bangsa Melayu, bukan semuanya bangsa sekian ni, bukan semua kawan yang ni. Banyak juga kawan-kawan dia. Contoh dia orang Melayu. Kawannya kawan dengan Cina. Ada banyak tu. Tapi dia punya belakang, dia punya politik. Dia mainkan isu ini. Macai-macai lah yang jadi mangsa kan. Macai-macai yang tidak pandai apa-apa ni, yang memang ekstrim, dia sukalah.
Bukan dia suka, dia tak tahu sebenarnya. Permainan politik yang orang politik lama nih buat. So begitulah hakikatnya. Nah, jadi saya harap sekian saja sampai di sini. So saya harap apa yang saya katakan ini dapat sedikit memberikan maklumat kepada kawan tentang apa yang berlaku ini. Peruntukan nak ditahan kepada parti pembangkang. Jadi itulah, saya tak suka lah sebab itu menjejaskan peruntukan kepada rakyat, bukan kepada MP sebenarnya, kepada rakyat. Oke, karena di saat ini apalagi kita tengok pandemik nih, rakyat sangat memerlukan. Jadi kalau MP tak ada peruntukan macam mana nak membantu rakyat? Nanti tahulah, kita MP bukan gaji besar pun. MP pembangkang sekarang nih, dia betul-betul harap gaji MP dia adalah sedikit-sedikit allowance tu. Dia nak turun ke kawasan dia yang begitu luas. Kalau gaji dia 30.000 pun tak cukup. Apalagi sekarang nih mungkin ada yang dapat gaji yang 16.000 apa semua. Bukan macam di orang kerajaan tu. Kerajaan tu tak apa. Ada yang tadi aku tengok dalam yang ada yang buat dia punya ni pun dia cerita ada yang 100 lebih ribu gaji dia, termasuk GLC sekali mungkin lah. Jadi itu saya tak nak panjang. Okey, sekian dulu daripada saya. So harap kawan-kawan faham ya apa yang saya cakap ni. Okey, kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih kerana saling support channel ini, dan saya harap kawan-kawan kalau manfaat sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya channel ini terus berkembang. Okey, thank you.